Kita nak teruskan perbincangan kita menerusi kitab La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Bersedih. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni sentiasa memberikan semangat dan motivasi kepada kita, juga kepada saya, dalam apa sahaja yang kita hadapi. Dalam nak mengecapi kejayaan, dalam nak mengecapi keindahan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup, kita pasti akan menempuh banyak perkara-perkara yang kita tidak suka. Dan yang lebih teruk lagi, kalau ianya tidak dikawal, ia akan mengundang tekanan dalam hidup dan memberikan kemurungan dalam hidup. Itu yang paling bahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi di dalam Masjid Al-Falah, masjid yang menjadi saksi bahawa kita ingin sama-sama menuju kejayaan, menuju ke syurga Allah. Dengan harapan apa sahaja yang kita laksanakan yang mengundang redha daripada Allah, yang memberikan pahala dan ganjaran di sisi Allah, maka kita harap janji kemenangan dan kejayaan itu akan dapat kepada kita. Namun tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, walau apa jua impian kita yang indah-indah yang kita inginkan, tapi hidup tidak semuanya indah. Maka terasa satu, kita nak teruskan perbincangan kita menerusi kitab La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Bersedih. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni sentiasa memberikan semangat dan motivasi kepada kita, juga kepada saya, dalam apa sahaja yang kita hadapi. Dalam nak mengecapi kejayaan, dalam nak mengecapi keindahan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup, kita pasti akan menempuh banyak perkara-perkara yang kita tidak suka. Dan yang lebih teruk lagi, kalau ianya tidak dikawal, ia akan mengundang tekanan dalam hidup dan memberikan kemurungan dalam hidup. Itu yang paling bahaya sekali. Justru insya-Allah kita sangat berharap dengan amal ibadat kita, dengan zikir kita atau apa jua perkara yang mungkin kita dah pernah sebut sebelum ni dan bakal kita jumpa pada malam ni, insya-Allah kita harap ia boleh bantu kita sikit, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semua di kalangan kita ni masing-masing mungkin ada masalah masing-masing. Orang yang terfikir sakit, dia akan stres. Orang yang terfikir pasal staff, dia akan stres. Orang yang terfikir pasal ada orang tak suka dia, dia akan stres. Terfikir pasal rumah rosak, paip bocor, dia stres. Ada saja benda yang akan ganggu ketenangan hidup dia. Jadi insya-Allah kita nak tengok malam ni poin yang seterusnya, iaitu apa yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Dia kata apa? Jangan stres sangat, jangan tertekan, don't be sad, jangan sedih sangat. Dan antara caranya adalah jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati. Ada sekelompok umat manusia merasakan kegundahan dalam diri mereka, seolah-olah diri mereka terlibat dalam perang dunia. Padahal
mereka sedang berada atas tempat tidur je. Tatkala peperangan itu selesai, yang mereka perolehi hanyalah luka di dalam perut mereka, tekanan darah tinggi dan diabetes. Mereka selalu merasa terlibat dengan semua peristiwa hidup yang terus berlangsung. Mereka marah hanya kerana naiknya harga barang. Mereka gusar kerana hujan tak turun. Mereka kelam kabut tak keruan kerana turunnya nilai mata wang sebagai contoh. Mereka orang-orang yang tertekan dan stres, yang sentiasa sedih ni, mereka sentiasa berada dalam kegelisahan dan berada dalam kesedihan yang tidak berkesudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Datuk Ain Abdullah Al-Qarni, dia kata apa? Nasihat saya untuk anda, janganlah meletakkan bola dunia di atas kepala anda. Biarkanlah semua peristiwa itu terjadi dan jangan disimpan di dalam fikiran, benak fikiran anda. Orang yang memiliki hati jangan jadi seperti bunga karang yang akan menyerap semua isu dan berita bohong yang berkembang. Padahal semua itu hanya akan membuat perasaan menjadi semakin tidak tenteram dan cepat termakan serta larut dengan kebohongan. Sikap ini akan mempengaruhi rutin dan aktiviti harian anda dalam mencari nafkah, yang akhirnya akan mengganggu kegiatan anda yang lainnya. Hati seperti ini layaknya seekor gajah yang akan membahayakan pemiliknya dan menghancurkan lingkungan sekitarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang kata setiap kita yang hidup dalam keadaan tekanan ini kerana apa yang kita nampak depan mata kita. Ada orang dia nampak seolah-olah singa atau harimau yang duduk depan mata dia. Kerana itulah yang dia bayangkan. Kepayahan dalam hidupnya ibarat singa dan harimau yang menyebabkan dadanya berkocak. Tidak tenteram hidup dia. Tapi bagi orang yang mungkin membayangkan perkara yang lain, mungkin ikan, mungkin itik di depan dia, walaupun barangkali depannya singa, maka kehidupannya tidaklah akan seteruk dengan orang yang membayangkan apa yang sedang berlaku di hadapannya. Maka corak pemikiran itulah yang disebut oleh Datuk Ain Abdullah Al-Qarni. Jangan semua benda kita terlalu fikirkan, dan dengan terlalu fikirkan perkara yang negatif itulah yang akan menambah lagi kegelisahan dalam hati kita. Mungkin kita baca dari sudut falsafah, dan barangkali siapa yang pernah jumpa psikiatris, siapa yang pernah jumpa orang-orang yang pakar dalam bidang mental illness, maka perkara yang sama juga akan disebut. Mereka akan kata apa? Sebagai contoh, saya ada seorang kawan, seorang pakar mental, hospital Tampoi sekarang ni. Dia bertukar-tukar hospital, sekarang ni dia Tampoi dia. Dia kata orang yang tengah tertekan sebab dia asyik nampak perkara yang menyusahkan hidup dia. Maka di antara rawatan yang paling mudah adalah jangan masukkan semua perkara dalam cara fikir dia. Dia kena tengok benda yang dia suka sahaja. Walaupun ada banyak benda dia tak suka dalam hidup, dalam proses rawatan ketika dia sedang sakit, sedang sedih, tengah tertekan tu, jangan bagi dia nampak benda-benda yang menyebabkan trigger dia. Contoh, mungkin tuan-tuan baru lepas buat medical check up. Elok-elok sihat ni. Tiba-tiba doktor buat satu finding, kita ada satu benda ni. Bermula pada hari tu kita dapat result medical check up yang kita tak ada apa-apa. Tujuannya sengaja nak buat yearly medical check up. Kita elok sihat, happy go lucky, nak makan apa boleh, jumpa orang boleh senyum. Tiba-tiba dengan keluar satu result yang menjadikan akhirnya kita fikir benda tu. Fikir, buat research sendiri, Google itu, Google ini, tanya orang lain yang kena penyakit yang sama itu. Akhirnya itu je lah yang dipikirnya, menyebabkan dia elok-elok sihat tu jadi tak sihat. Menyebabkan elok-elok boleh gembira tu jadi tak gembira. Elok-elok ada selera makan, boleh hilang selera makan. Elok-elok boleh berkawan, tiba rasa nak menyendiri. Sebab apa? Kerana itu hanya yang dipikirkan. Maka kaitannya nak disebut adalah jangan masukkan perkara ni terlalu banyak dalam fikiran kita. Maka ada ketikanya kita perlu ignore perkara tersebut. Dan kita bertuah menjadi manusia, tuan-tuan. Sebab Allah berikan kita sifat lupa. Kita bukan nak jadi orang lupa. Kita tak nak jadi orang yang nyanyuk. Na'udzubillah. Alzheimer tu yang paling teruk sekali. Dia rasa dia berjalan padahal dia dah langgar dinding, dia masih berjalan lagi. Dalam keadaan dia tak berjalan. Sebab dia dah lupa cara berjalan. Kita tak nak jadi orang nyanyuk. Kita tak nak jadi orang yang mungkin sikit lupa. Kita tak nak. Tetapi dalam hidup kita perlu ada sifat melupakan. Kita perlu untuk melupakan sesuatu.
Kerana kalau kita asyik ingat perkara yang mungkin khususnya dalam topik kita, perkara yang kita sedang gusar, yang kita sedang stres, yang kita sedang menekan hidup kita, menyempitkan dada kita, memang tak boleh tinggal saat benda ni, kena nak cari solution. Betul, kita nak cari solution, tapi jangan terlalu fikirkan sehingga akhirnya memberi kesan pada perkara yang lain yang tak ada masalah, akhirnya jadi masalah dalam hidup. Pasangan kita yang tak ada dosa, pasangan kita yang tak salah menjadi salah, anak-anak kita menjadi mangsa, jiran kita, pengguna jalan raya yang lain jadi mangsa. Kenapa? Kerana kita hanya mikir masalah kita. Maka dengan jadi manusia, di dalam minda kita Allah berikan kadang-kadangnya sifat lupa, dan kita perlu belajar untuk melupakan sesuatu. Ada time kita ingat pada waktu yang kenalah, yang sesuai. Bila time kita stres dengan tu benda tu, ada time yang kita perlu ingat, maka kita ingat yang memberi solution. Tapi kalau kita ingat, trigger kita jadi bertambah susah, maka cuba untuk melupakan waktu tu. Contoh dalam masalah sakit tadi, sebagai contoh, bila jumpa doktor lain nak minta second opinion, ada masa tu kita ingat bila cerita kita pasal sakit tu, dan kita jumpa doktor lain, sembang dengan dia, kita cuba untuk mengingati kes kita, lifestyle kita, apa sahaja, sembang dengan dia. Bila jumpa orang lain, kena tutup dah topik tu. Sebab kadang-kadang bercerita dengan orang lain mungkin tidak memberi kesan yang bagus sebab kita jumpa dengan orang yang sebenar, maka menjadikan yang kita takut kita salah penasihat, salah pula persekitaran, menyebabkan menambahkan pula lagi tekanan kita. Yang lagi takutnya pula, yang bagi nasihat tu menambahkan lagi beban dalam hidup kita. Kita beritahu kita punya masalah, dia kata, itu abang, saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya pun ada kawan seorang lagi sebiji macam abang, baru mati tadi. Orang tu lagi masalah. Jadi kita takut kita salah jumpa orang, tuan-tuan. Jadi kita perlu melupakan ada ketikanya. Sebagaimana kita mungkin pernah menangis, pernah sedih masa ayah kita, mak kita meninggal. Sedih kita masa tu, sedih. Apa tak sedih pula? Masuk bilik, tengok katil dia, kita ingat lagi katil tu kita beli. Seronok mak masa dapat katil tu, cantik kita beli. Kita beli set perabot ni, seronok kita buat surprise, lori datang hantar ke rumah. Tapi masa mak dah meninggal dunia, first day atau seminggu yang pertama, kita tengok perabot tu kita menangis. Tak tengok mak pun, tengok perabot tu kita menangis. Tapi kenapa sekarang kita boleh senyum? Kerana Allah berikan sifat lupa dalam hidup kita. Maka kita berjaya melupakan kesedihan tu. Yang kesedihan pada waktu tu merupakan satu masalah bagi kita. Akhirnya nak kerja, nak selera makan pun tak ada, apa pun tak ada. Okey. Boleh tertekan dalam hidup. Tambah pula kalau yang rapat dengan seseorang menyebabkan dia tak boleh nak survive. Kalau dia rapat dengan orang tu, dia terpisah dengan orang tu, dia tak boleh survive, maka jadi susah. Tapi insya-Allah salah satu rawatannya atau treatment yang kita boleh masukkan dalam hidup adalah jangan masukkan setiap peristiwa itu ke dalam hati. Ada waktunya kita perlu belajar untuk melupakan atau tinggalkan seketika, duduk dalam persekitaran yang lain yang memberikan kita semangat-semangat yang baru dan seumpamanya. Kalau setengah psikologi sebut, kita kena one step back. Kita kena patah balik satu step, kita ubah laluan, dan baru kita terus. Bila kita jumpa batu, kita tak boleh nak tembuslah batu tu. Patah sekejap, elak, baru kita terus. Muslimin yang dirahmati Allah, mereka telah menjiwai maksud kebenaran akan sentiasa menambah pelajaran hidup dan nasihat bagi memperkuatkan keimanan. Sebaliknya, orang yang tidak menjiwai maksud kebenaran hanya akan menambah goncangan ketakutan bagi diri mereka sendiri. Sebesar mana pun keberanian seseorang dalam menghadapi dugaan, semua itu tidak akan bermanfaat tanpa diiringi dengan keimanan yang kukuh. Seorang pemberani yang sejati adalah orang yang memiliki daya tahan yang tinggi, tabah, mempunyai keyakinan yang kuat, tenang dan berlapang dada dalam menghadapi dugaan. Sedangkan seorang yang pengecut justru akan menyembelih dirinya sendiri berulang kali. Setiap hari dia akan sembelih dengan pedang atau pisau ketidakpastian, pisau kebohongan, pisau khayalan, pisau tekanan dan mimpi atau apa jua perkara yang negatif dalam hidup dia. Dan perkara itulah yang akan membunuh dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jika anda menginginkan sebuah kehidupan yang tenang dan tidak bergoncang oleh badai kehidupan, maka hadapilah semua permasalahan dengan keberanian dan ketabahan. Dengan keberanian dan ketabahan tidak akan membuat anda gentar menghadapi orang yang tidak mempunyai keyakinan sama sekali. Muslimin yang dirahmati Allah,
dalam Al-Quran, Allah akan memberikan pelbagai tekanan kepada kita. Allah ingatkan kita hidup ini memang ada tekanan-tekanan. Kalau kita membaca ayat-ayat tekanan Allah itu dengan nada negatif, maka dia akan menekan kita. Tapi bagi orang yang membacanya dengan nada positif, tekanan dan pressure yang Allah bagi dekat kita tu untuk kita berubah. Tapi bagi orang yang berani, orang yang positif, tekanan-tekanan itulah yang akan menaikkan dia, bukan menjatuhkan dia. Dan orang-orang yang macam ni, Allah kata fa'anzalas sakinata alaihim, Allah akan turunkan ketenangan pada mereka walaupun diberikan mereka banyak cerita-cerita tekanan dalam hidup. Sebagaimana yang kita pernah jumpa dalam ayat-ayat yang sebelum ni, yang kita telah pun kita bincangkan sebelum ni. Justru muslimin rahmati Allah, mungkin kita biasa dengan perkataan move on. Tapi sebelum move on, kita perlu step back, stop, patah balik dan barulah kita move on. Itu cara yang terbaik sebelum kita langgar semua perkara tu. Tuan-tuan, kita dengar satu berita yang tak suka je kita dengar. Contoh macam kes penyakit tadi. Kita jangan lawan doktor yang dah bagi nasihat dekat kita. Jangan kita kata tak percaya langsung. Kita kena percaya apa yang dia cakap. Tapi kalau dengan kita percaya tu menyebabkan kita stres, maka kita stop sekejap, patah balik daripada cara hidup kita, lifestyle kita sekarang macam mana yang menjadikan kita dapat apa yang doktor sebut dalam result CT scan kita mungkin. Dan kita patah balik itu bukan untuk berundur mengalah, patah balik adalah untuk membuka laluan baru ataupun cara hidup baru atau gaya hidup baru. Dan itulah salah satu cara bagi orang yang ada masalah mental illness, yang di tengah sakit mental, yang mana pesakit mental sekarang dekat Malaysia makin banyak tuan-tuan, yang dalam berita yang keluar, yang bunuh diri, terjun bangunan, terjun jambatan, itu sikit sahaja. Tapi kalau kita pergi kepada kes-kes yang ada di ward psychiatric, tuan-tuan boleh tengok macam-macam kes kesihatan mental yang semakin bahaya pada hari ini. Justru salah satu caranya adalah sebagaimana yang kita sebut tadi, adalah kita belajar untuk melupakan. Kalau tak boleh lupa, pasangan-pasangan atau orang sekeliling tolong bantu untuk menutup matanya daripada lihat benda-benda yang boleh trigger dia. Maka inilah kerja kita, tuan-tuan. Tengok orang sedih bukan sekadar cakap sabar, tak. Kita bagi solution dekat dia, benda yang menggembirakan dia. Untuk tips yang seterusnya, kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, jangan sampai masalah kecil menghancurkan hidup anda. Ramai di kalangan manusia yang bersedih hanya kerana perkara-perkara kecil yang tidak berhenti. Lihatlah orang munafik, betapa rendahnya semangat dan tekad mereka. Sebagai contoh yang Allah sebut dalam surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, surah Al-Ma'idah. Ada banyak kisah-kisah. Antaranya orang munafik, dia akan convince orang-orang yang beriman, jangan pergi perang. Kalau kamu perang, nanti isteri kamu jadi janda, anak kamu akan jadi yatim. La tanfiru fil har. Kalau tibanya musim perang, golongan munafik yang jenis rendah semangat ni, pada dia benda tu tak bagus. Uzulli wala taftinni, berikan kami izin tidak pergi berperang dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Buyutan auratun, sesungguhnya rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Naksha antusibana dairah, kami takut dapat bencana. Ma wa'adadallahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang yang begini, tuan-tuan, mereka adalah orang yang telah pun dikalahkan oleh jiwa mereka sendiri. Mereka bukan kalah dalam perang, tapi mereka dikalahkan oleh jiwa mereka sendiri. Tapi orang yang beriman, walaupun perang itu satu benda yang besar, tapi pada mereka benda itu kecil. Apatah lagi kita yang tidak berperang, yang kadang-kadang dilanda dengan masalah-masalah, yang kadang-kadang tidak melibatkan kematian pun. Risiko untuk mati tak ada pun. Hanya mungkin sekadar sedih, stres, begitu saja. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita menganggap perkara kecil itu besar, maka menjadikan dia akan menghancurkan kehidupan kita. Maka lihatlah sifat orang yang beriman, perang yang besar itu pada mereka kecil. Maka menjadikan mereka bersemangat untuk menghadapi setiap siri peperangan. Dan akhirnya malah mereka lah orang yang lebih bersemangat ketika perang berbanding hari-hari yang tidak perang. Berbeza dengan orang munafik, mereka menjadikan urusan perang itu satu benda yang sangat besar, yang negatif semata-mata. Maka mereka bukan sekadar tak nak pergi perang, malah mereka mengajak orang lain supaya jangan pergi berperang. Hidup orang munafik hanya terbatas kepada soal perut
piring yang penuh makanan, rumah dan istana. Mereka tidak pernah mahu mengarahkan pandangan mata mereka ke atas, memandang langit yang dapat menjadikan perbandingan hidup di dunia. Selamanya mereka tidak akan melihat bintang-bintang kemuliaan di atas langit sana. Mereka mementingkan satu hanya terbatas kepada pengetahuan mereka, seperti isu kenderaan, pakaian, tempat tinggal dan makanan mereka. Mereka nampak bila perang mereka kalah. Mereka nampak bila perang rumah mereka hancur. Mereka nampak dengan perang isteri, anak semua akan hilang, keluarga. Tapi tidak, bagi orang yang beriman, mereka memandang peperangan itulah benda yang lebih besar. Untuk nak kesejahteraan, mereka perlu menghadapi siri-siri peperangan tersebut. Cuba kita perhatikan tuan-tuan, kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, perhatikan diri anda. Anda melihat, cuba anda perhatikan perjalanan hidup manusia, anda akan melihat mereka, iaitu manusia, pagi dan petang dalam keadaan bersedih. Kita akan menjumpai segolongan manusia yang sedih disebabkan berselisih dengan isteri, masalah dengan anak ataupun kerabat. Cuba kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita setiap pagi dan petang. Ada sahaja kita terdengar kata-kata yang tidak enak dan terlihat sikap-sikap manusia yang tidak menyenangkan. Ini semua pada dasarnya justru merupakan musibah besar bagi manusia-manusia seperti itu. Kebanyakan aktiviti yang mereka lakukan tidak berdasarkan motivasi dan niat yang agung. Waktu yang mereka habiskan sama sekali tiada orientasi untuk perkara yang positif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah duduk dalam satu kelompok. Jangan kalau kita duduk sembang dengan dia, semua benda negatif saja. Semua benda negatif. Kalau isu politik, benda negatif saja. Sembang bab masjid, benda negatif yang dikeluarkan. Isu imam, isu paip, isu tanda, semua benda negatif. Sembang dengan kawan-kawan pejabat, dia cerita pasal masalah kat pejabat saja, tak ada benda positif. Maka tuan-tuan dan puan Allah, maka kalau kita duduk dalam kelompok itu, supaya kita tidak terlibat dengan orang yang macam tu, maka sebaiknya kita asingkanlah diri kita daripada duduk dalam kelompok-kelompok yang masalah kecil boleh menghancurkan hidup kita. Jadi kalau kita duduk dengan kelompok-kelompok yang semuanya sembang negatif saja, ini negatif, maka elok kita keluar takut-takut. Nanti kita yang tak negatif lama-lama akan termasuk dalam kelompok yang hanya memandang perkara dengan pandangan mata lalat, tidak pandang dengan pandangan mata lebah yang nampak banyak perkara yang positif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita duduk dalam kelompok yang sentiasa resah dan gelisah walaupun kita sedang gembira, lama kelamaan kita juga akan jadi sebagaimana mereka. Maka renungkanlah perkara-perkara yang indah dalam hidup anda. Dan renungkan juga perkara-perkara yang membuat anda resah dalam hidup anda. Maka perhatikan, apakah yang anda dapat dengan setiap keresahan, kegundahan yang ada dalam hidup. Dan perhatikan pula apa yang anda dapat setiap kali anda membayangkan perkara-perkara yang indah dalam hidup anda. Maka begitulah, seandainya kita melihat dalam kelompok, golongan dan komuniti kita, klik kita, kawan-kawan kita, siapa saja dalam hidup kita, bila mana semua perkara negatif saja yang dibualkan, yang didedahkan, maka perkara-perkara macam ni akan memberikan impact yang juga negatif pada diri kita. Mungkin kita biasa dengar hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Setiap seseorang itu akan dilihat kepada cara hidup. Din, sama ada cara hidup ataupun agama sekelilingnya. Falyanzur man yukhalil, kata Nabi, maka tengoklah sekelilingnya. Siapa kawan sekeliling? Apa environment kita? Dan kita juga mungkin biasa dengar hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang bersahabat itu ibarat seorang yang berkawan dengan tukang besi dan juga penjual minyak wangi. Kita biasa dengar hadis tu. Ya, ini cerita pasal persekitaran yang negatif dan positif. Berkawan dengan tukang besi, walaupun kita tidak pegang panasnya besi itu, tapi bila masuk saja ke gudang atau kilang besi dia, kita akan rasai bahang kepanasannya, aura negatif tadi, benda yang kita tak suka. Bila panas, benda tak suka, tuan-tuan, walaupun tak pegang besi itu. Berbeza kalau kita duduk dalam persekitaran penjual minyak wangi, walaupun kita tak beli minyak wangi itu, kita masuk saja dalam kedai, kita dah dapat dah aura dan persekitaran yang wangi, yang siapa tidak suka dengan wangian.
Justru tuan-tuan, itulah sebenarnya juga kegelisahan dalam hidup. Selagi kita duduk dalam kelompok yang memikirkan perkara-perkara yang kecil sampai jadi satu perkara yang besar, maka perkara itu juga akan boleh membahayakan kita. Maka kita kena keluar daripada kelompok tersebut. Bukanlah maksud kita mengabaikan kalaulah ditakdirkan kita ada pasangan yang memang dia ada anxiety, itu cerita lain. Kita janganlah tinggalkan dia pula. Oh, ustaz cerita macam tu, jadi saya kena tinggalkanlah isteri saya. Kalau saya pasal saya pula ada anxiety nanti. Tak boleh. Tu kita kena bantu pada pasangan hidup kita. Okey? Bila kita tahu isteri kita tak boleh, benda kecil dah akan jadi besar je. Kalau dia berpenyakit, maka kita kena tolonglah dia. Jangan bagi nampak benda kecil lah. Yang trigger dia. Dan menyebabkan jadi benda tu isu besar. Maka antara benda yang paling utama adalah kita yang duduk sebelah dia akan kena jadi orang yang sabar je lah. Hadap je lah benda tu. Nak buat macam mana? Kalau kita clarify dia sakit, dia memang anxiety. Sama pula kalau dia OCD. Sama pula kalau dia perfectionist. Sama pula kalau dia mungkin dah terpaksa makan ubat hypertension sebagai contoh. Jadi kita tak boleh tinggal dia. Kita kena bantu dia. Kalau kita kata benda kecil dia akan jadi besar bagi dia je kerana dia sedang ada masalah, maka kita tolong bantu dia dalam create persekitaran yang tidak memberi masalah. Maka itu mungkin salah satu usaha kita lah di samping medical, di samping perkara lain. Tuan-tuan suka homopati, bagi dia makan homopati dan sebagainya untuk kurangkan stres dia dan seumpamanya. Yang penting bagi dia suka, bagi dia tengok, bagi dia alami perkara-perkara yang dia suka sahaja. Kalau ditakdirkan isteri kita tak boleh tengok rumah sepah, maka kita jangan dah buat sepah dekat rumah. Tu je. Kalau kita tak nak bagi isteri kita trigger itu, kita pesan dengan anak-anak kita, nanti kan mama balik, tolong sorok benda-benda macam ni. Kalau mama nampak nanti susah. So kita tolong support perkara yang macam tu. Bukan kita bersetuju dengan sepah, tapi kita tak nak tambah trigger tu. Sebab nanti jadi masalah besar. So gitulah dalam kehidupan kita tuan-tuan, di masjid atau di mana-mana sahaja. Jangan timbulkan masalah walaupun masalah kecil, sebab daripada masalah kecil itu dah akan memberikan masalah yang besar. Muslimin yang dirahmati Allah, untuk mengelakkan hidup kita daripada sentiasa dilanda dengan masalah, maka salah satu rawatannya adalah memang masalah satu benda. Masalah memang adalah satu masalah. Tapi jangan jadikan masalah kecil itu besar. Ini yang key point kita pada malam ni. Maka masalah kecil kalau boleh selesai dengan mudah, maka selesaikan cepat-cepat dan jangan diperbesarkan. Sebab itu akan menambahkan lagi kegelisahan dalam hidup kita. Muslimin yang dirahmati Allah, untuk yang seterusnya, di antara rawatan, treatment, apa yang kita boleh buat dalam hidup bagi mengatasi kegelisahan, tekanan. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, redha akan anugerah Allah. Apa saja Allah bagi dalam hidup kita, kita kena redha. Menjadi dengan redha itu akan menjadikan anda orang terkaya di dunia. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 144. Fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah kata, maka atas sebab itu berpegang teguhlah. Ambillah kepada apa yang telah aku berikan kepada kamu, dan hendaklah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur dengan apa yang aku beri kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebahagian besar ulama salafus salih dan generasi awal umat Islam, orang-orang hebat tuan-tuan, kebanyakan mereka adalah orang miskin. Mereka tidak ada harta yang banyak, mereka tidak ada rumah yang besar yang indah, tak ada kenderaan yang mewah, tak ada pengawal peribadi. Namun demikian, mereka ternyata mampu membuat hidup ini bermakna dan bahagia. Malah bukan diri mereka, masyarakat juga bahagia dengan mereka. Yang demikian itu kerana apa? Kerana golongan salafus salih atau generasi terdahulu ini, mereka sentiasa memanfaatkan setiap pemberian Allah dan mereka bersyukur atas apa jua yang Allah berikan kepada mereka. Fakhuz ma ataituka, disebut ambillah apa sahaja yang aku beri kepada kamu. Secara tak langsung tuan-tuan, dalam hidup kita, benda baik dan buruk kita kena terima. Bila Allah bagi dalam hidup bukan semua indah, ada benda yang tak elok dalam hidup ni, tetap kita kena terima juga. Dan ada banyak sebab kenapa Allah beri benda yang tak elok. Kenapa Allah bagi kita miskin? Ada sebab. Kenapa Allah bagi kita kaya? Ada sebab. Kenapa Allah bagi kita sakit? Ada sebab. Bagi sihat? Ada sebab.
Bagi anak seorang ada sebab, bagi anak 10 orang ada sebab, bagi tak ada anak ada sebab. Bagi kerja, tiba-tiba dia takdirkan kena tukar kerja. Dapat satu syarikat yang tengah hebat naik, tiba-tiba boleh tutup syarikat. Semuanya ada sebab. Maka Allah kata, fakhuz ma ataituka. Ambil apa sahaja. Dan yang aku kurniakan, yang aku berikan kepada kamu. Dan istilah ambil apa sahaja ni lah, ambil dengan cara redha. Dan ini disebut dalam tajuk kita, redha akan apa saja anugerah apa yang Allah beri kepada kita. Anugerah Allah ni jangan anggap yang positif sajalah. Ujian Allah juga kadang-kadang adalah anugerah yang besar. Sebab tu di kalangan salafus salih, orang-orang terdahulu, mereka lebih banyak ujian daripada kita. Maka jangan, ujian itu bukan maksud Allah tidak suka. Malah Rasulullah orang yang Allah paling sayang, ujiannya paling banyak. Sahabat-sahabat Nabi SAW, malah mereka dijanjikan dengan syurga. Ujian mereka banyak. Bermaksud ujian itu adalah anugerah Allah. Dan kita kena rasa bertuah tatkala Allah sedang menguji kita dengan sesuatu. Sepatutnya. Daripada hidup kita langsung tak ada ujian. Masalah tuan-tuan. Langsung tak ada ujian dalam hidup, itu masalah. Muslimin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mungkin kita biasa pernah diingatkan tentang orang yang bersyukur ini adalah dia kena terima apa yang dia dapat dan dia kena pandang dengan tiga cara pandang. Okey? Bagi kita bercakap tentang khuzma ataituka, ambil apa saja yang Allah beri kepada kamu. Baik atau buruk, terima. Maka orang yang bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita tu, dia akan pandang dengan tiga cara pandang. Yang pertama, dia nampak apa yang Allah bagi. Jangan sibuk nampak apa yang Allah belum bagi, atau jangan sibuk nampak apa yang orang lain dapat. Sibuk nampak apa yang kita dapat. Dan yang kedua, kena fikirkan apa yang kita dapat itu ada manfaat. Banyak orang yang tidak syukur ni, dia nampak apa yang dia dapat tapi tak ada manfaat. Dia nampak dengan nampak yang negatif. Dia nampak dengan penampakan yang menyesakkan dada. Dia nampak ada anak. Okey, saya ada anak. Tapi yang dia nampak dekat anak dia semua yang negatif. Mayang susah, pemalas, suruh apa-apa bertangguh. Dia nampak tu je. Tapi sedangkan orang yang bersyukur, dia kena nampak benda yang bermanfaat. Walaupun ada negatifnya, tapi dia kena cari apa yang positifnya. Dia ada anak. Anaknya walaupun lemah yang ni, tapi at least ada yang ni. Yang ni dia tak okey, at least dia ada okey yang ni. Jangan sibuk compare dengan orang lain punya anak. Compare apa yang kita dapat. Sebab kita bincang pasal khuzma ataituka, ambil apa yang Allah bagi kepada kamu. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita bersebab semuanya. Allah bagi kita sakit sekarang ni, ada sebab. Maka tengok apa yang positif di sebalik sakit tu. Mungkin dengan itu Allah nak ubah. Allah nak suruh kita ubah lifestyle. Selama ni kita sakit tapi kita tak diagnose betul-betul, maka kita main-main lah. Kita rasa tak ada apa-apa. Okey kot. Bukan tak tahu, dah lama dah pesan suruh ubah lifestyle tapi tak buat lagi. Maka menelah tahu, dengan dia dapat betul-betul result tu, dah akhirnya oh itulah. Yang positifnya apa? Oh, menyebabkan dia kontrol. Dia ubah lifestyle dia. Dia ubah cara hidup dia. Dia ubah cara makan dia. And apa benda yang pressure dia, maka dia pun kena slowly tenang-tenang. Jadi itulah yang akan merawat balik hidup dia. Maksudnya, walaupun benda tu tak elok, penyakit, tapi dia kena nampak apa yang positif yang di sebalik penyakit tu. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, orang yang terima apa saja, redha apa saja yang Allah beri dalam hidup dia, dia akan jadi orang yang bersyukur. Pertama, dia nampak apa yang dia ada. Kemudian dia rasai apa yang dia ada itu ada baiknya. Dan yang ketiga, setelah dia tahu dan dia rasa benda tu baik bagi dia, maka dia tolong appreciate orang-orang sekelilingnya. Dia tolong appreciate, tolong hargai orang-orang yang berada di sekelilingnya, yang bantu dia untuk menghargai apa yang dia ada. Kalau kita jadi orang yang berjaya, tolong hargai orang yang tolong kita, yang support kita. Dia dapat nikmat hari ni, tolong terima kasih pada orang yang beri nikmat. Skala yang lebih besar, tolong terima kasih, syukur pada Allah sebab Allah yang beri semuanya pada kita. Allah bagi musibah pun tolong bersyukur pada Allah. Dengan musibah tu lah menyebabkan kita boleh semayang lebih khusyuk berbanding ketika tak ada musibah. Dengan sakit tu lah menjadikan akhirnya kita banyak zikir mungkin dengan sebab sakit. Ketika sihat kita lupa zikir. Jadi maksudnya redha dengan anugerah Allah, dan dengan redha itulah menjadikan kita tenang. Macam yang saya sebut, sebab contoh sakit je tuan-tuan, senang cerita. Sakit ni benda yang stres, benda yang menyedihkan.
Okey, kalau kita fikir pasal dia, fikir terus fikir, kita akan tambah stres. Yang penting kita react dengan sakit tu macam mana. Untuk nak ubah sampailah selagi mana dia boleh sembuh, maka sembuh. Seandainya dia tidak sembuh, maka dengan bersabar dalam sakit itu pun bagi orang yang beriman, sabar dalam sakit itu pun telah beri banyak nikmat dekat dia. Okey? Dan hargailah nikmat itu sebab bukan semua orang dapat nikmat kesabaran ketika sakit. Maknanya dengan sabar ketika sakit itulah menjadikan dia boleh masuk ke dalam syurga Allah berbanding ada orang yang tak ada sakit, menyebabkan dia berdosa dengan sebab tidak sabar, maka menyebabkan dia tak sakit tapi dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu menjadi orang yang sabar. Adapun orang yang masuk syurga adalah di antaranya dia bersabar dalam hidup, antaranya bersabar dengan penyakit dan juga ujian-ujian yang Allah beri dalam hidup mereka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat sekelompok manusia yang Allah beri dia pelbagai nikmat. Harta yang banyak, anak yang ramai, nikmat yang pelbagai. Tetapi semua itu justru menyebabkan diri mereka sentiasa penuh dengan penderitaan. Hidup mereka kecemasan banyak, kegelisahan banyak. Kita rasa tengok orang kaya, oh bestnya kalau saya boleh kaya. Tapi kita tidak tahu juga orang kaya ada tekanannya dan juga masalah masing-masing. Kita sedang sakit tengok orang sehat, oh bestnya kalau jadi orang yang sehat. Maka rupanya orang sehat ada ujian-ujian yang lain juga. Ada orang yang hartanya banyak tapi hidupnya tak tenang. Ada orang hartanya sikit, malam dia boleh tidur, lelap saja dia boleh deep sleep, tidur setidur-tidurnya sehinggalah dia bangun subuh. Ni ada orang yang kaya, yang berharta, yang ada bodyguard tapi hidupnya dalam kegelisahan, rasa takut, risau. Yang rumah dah ada security guard, bodyguard pun ada lagi, pagar siap kawat duri lagi, tapi tidur masih lagi nightmare. Banyak mimpi buruk ketika tidur, sikit terjaga, dah terjaga susah nak tidur balik. Jadi sebab itu redha dengan apa yang Allah beri. Allah bagi nikmat dengan orang kaya, dia deserve dengan kekayaan itu. Namun bukan bermaksud dia tidak ada ujian. Dia juga ada ujian. Dia tak tenang tidur. Dia ada ujian mungkin tak dia nak makan banyak. Jadi setiap kita hargailah apa saja yang kita terima, apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Lagi banyak kita tengok apa yang ada pada orang lain, kadang-kadang itulah yang akan menyebabkan kita stres. Okey? Kita sakit hari ni, tengok orang lain sakit lagi teruk daripada kita. Sekurang-kurangnya kita lega dengan penyakit kita. Okey? Kita kaya hari ni, dengan kekayaan kita, padahal kita rasa kita sombong. Jangan sombong. Tengok ada orang yang lebih kaya daripada kita. Maka dengan itu akan menghilangkan kesombongan kita. Justru tuan-tuan rahmati Allah, sekiranya anda inginkan kebahagiaan, kata Ta'in Allah Al-Qarni, maka terimalah dengan rela hati yang namanya redha. Terimalah apa saja yang Allah beri dalam hidup. Bentuk tubuh yang Allah berikan kepada anda. Gemuk ke, kurus ke, rendah ke, tinggi ke, mata macam mana sekalipun, terima apa yang Allah beri. Redalah dengan keluarga yang anda miliki. Terimalah suara anda macam mana. Terimalah kemampuan daya ingatan dan pemahaman anda. Dan terimalah apa saja hasil-hasil yang anda terima hari ini. Bahkan orang yang memelihara sifat zuhud akan bersifat lebih daripada itu. Mereka akan berkata kepada anda, sekiranya anda berlapang dada terhadap apa yang anda miliki, meskipun ianya hanya sedikit, maka janganlah sesekali anda merasai kekurangan terhadap apa yang anda terima. Tuan-tuan, jom kita tengok sekejap sebelum kita berhenti. Ini beberapa tokoh-tokoh terkenal dalam hidup. Kebanyakannya salafus soleh, orang-orang soleh yang terkenal. Atha' bin Rabah, siapa tak kenal? Dia seorang ilmuwan, tokoh ilmuwan. Dan dia ni seorang ulama, tetapi sebenarnya dia adalah seorang bekas hamba yang berkulit hitam, hidung pesek, tangannya lumpuh, rambut kerinting. Tapi dia akhirnya menjadi orang yang disegani kerana keilmuan yang dimiliki. Ahnaf bin Qais, seorang tokoh bangsa Arab yang dikenal paling sabar dan sifat penyantunnya. Beliau sangat kurus tubuhnya, bongkok punggungnya, kakinya pincang dan lemah tubuhnya. Dari sudut fizikal dia kalah dengan orang, tuan-tuan. Tapi dia terkenal di kalangan bangsa Arab. Al-A'mashi,
seorang tokoh pembaharu dunia. Beliau mempunyai mata yang rabun dan beliau adalah seorang bekas hamba yang miskin. Baju yang dipakainya compang-camping, rumahnya buruk. Bahkan kita tengok dalam sejarah tradisi para nabi dan rasul, mereka bukan orang kaya, mereka pengembala kambing. Nabi Daud seorang tukang besi, Nabi Zakaria seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit. Sedang kata ini orang biasa-biasa, tetapi mereka mampu menunjukkan bahawa harga diri mereka dengan sifat amal soleh dan manfaat mereka kepada masyarakat, akhlak yang mereka miliki, walaupun hidup mereka dari sudut keduniaannya biasa-biasa sahaja. Oleh itu, janganlah anda bersedih memiliki wajah yang kurang cantik, kurang harta, anak yang sikit, rumah yang sempit. Terimalah dengan rela hati. Kebanyakan orang yang hebat adalah mereka yang menerima apa yang ada pada diri mereka dan tidak sibuk membandingkan dengan apa yang orang lain ada. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengingatkan diri kita, khususnya diri saya dan kepada anda semua yang berada pada malam ni, untuk sama-sama kita ambil iktibar daripada 2-3 perkara yang diingatkan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menerusi kitab Jangan Bersedih dan Be Sad. Dan kita berharap apa juga tekanan dalam hidup kita, musibah yang melanda kita, penyakit yang baru kita tahu atau apa sahaja benda yang sedang kita hadapi sekarang, kita cuba hadapinya dengan redha, dengan sabar, dan itulah pahala untuk kita. Dalam masa yang sama kita mencari solution dan juga kita duduk dalam persekitaran yang betul, insya-Allah kita akan keluar daripada masalah kita, insya-Allah. Mohon maaf salah silap, ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.